Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi murid-murid Namo Kid. Untuk makluman semua, cikgu merupakan guru sejarah Namo Kid selain daripada guru BM. Jadi bersua kita lagi dalam pembelajaran di rumah, iaitu bagi subjek sejarah tahun 6. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, ini merupakan gambaran buku teks sejarah tahun 6 bagi SK. Jadi kita akan lihat bersama-sama sepanjang tahun 6. Inilah panduan kita yang menyediakan segala info tentang sejarah tahun 6. Baik, ini merupakan unit yang pertama, iaitu lahirnya sebuah cinta. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, yang dilahirkan di sini, membesar di sini, menetap di sini, belajar di sini, kita tentunya ada rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air Ibu Pertiwi ini. Cuba kita lihat halaman seterusnya, iaitu konsep yang pertama yang ingin cikgu perkenalkan di sini ialah pembentukan Malaysia. Kita akan pelajari sebab-sebab pembentukan Malaysia. Ada beberapa sebab penting yang perlu murid-murid faham. Jom kita lihat. Gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Terdapat beberapa sebab yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Mari kita lihat bersama-sama. Murid-murid, mari kita lihat sebab-sebab pembentukan Malaysia. Sebab yang pertama adalah untuk menjamin keselamatan negara pada ketika itu. Untuk makluman semua murid, pada ketika itu Singapura dan Sarawak telah menghadapi ancaman komunis. Pihak komunis pada ketika itu berusaha untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis untuk menyebarkan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu (PTM) yang telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis boleh menggunakan pengalaman mereka untuk membantu Singapura dan Sarawak menghadapi ancaman komunis. Jadi itulah salah satu sebab yang utama pembentukan Malaysia, iaitu bagi menjamin keselamatan negara pada ketika itu. Faktor yang kedua pembentukan Malaysia ialah bagi memajukan sosioekonomi di kawasan terbabit. Pembentukan Malaysia diharapkan dapat meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan, dapat menarik pelabur luar untuk melabur di Malaysia dan yang penting sekali untuk memajukan taraf hidup rakyat di negara Malaysia. Dan seterusnya, sebab yang terakhir, kesepakatan untuk membentuk Malaysia ialah bagi mencapai keseimbangan kaum. Seperti yang kita ketahui, Malaysia kini terdiri daripada gabungan pelbagai kaum dan etnik. Jadi, pembentukan Malaysia pada 1963 telah bertujuan untuk membentuk keseimbangan kaum. Seterusnya kita beralih kepada langkah-langkah pembentukan Malaysia yang meliputi kronologi dari Mei 1961 sehinggalah kepada terbentuknya Malaysia pada 1963, iaitu 16 September 1963. Jom kita telusuri bersama-sama. Kita mulakan dengan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Pelbagai langkah telah diambil bagi memastikan pembentukan Malaysia mencapai kejayaan. Antara langkah yang diambil ialah permuafakatan, perundingan dan proses perundangan. Kita bermula dari detik pertama, iaitu langkah pertama bermula pada Mei 1961.
Pada ketika ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia kiat dijalankan bermula Mei 1961. Kronologi yang kedua bermula pada Julai 1961. Pada tarikh ini, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia iaitu JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Jawatankuasa ini telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada kronologi ketiga pada Januari 1962. Pada ketika ini, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Cobbold, Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Tan Sri Wong Pauni dan Tun Muhammad Ghazali bin Shafi'i. Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbold. Berikutnya kita dapat lihat di situ tertera wajah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa menyatakan gagasan pembentukan Malaysia ketika berucap dalam Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Manakala di sebelah kanan pula kita lihat ahli Suruhanjaya Cobbold berdiri dari kiri Sir Anthony Abel, Tun Muhammad Ghazali bin Shafi'i, Lord Cobbold, Tan Sri Wong Pauni dan Sir David Waterston. Rentetan peristiwa seterusnya ialah pada September 1962. Pada ketika ini, satu referendum telah diadakan di Singapura. Apa maksud referendum murid-murid? Maksudnya ialah pungutan suara. Pada ketika ini, penduduk Singapura telah berdepan dengan pungutan suara dan mereka telah bersetuju untuk menyertai Malaysia dalam pungutan suara tersebut. Seterusnya, pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Cobbold. Hasilnya, persetujuan telah dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Kronologi seterusnya, pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai PBB. Wakil pihak PBB telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan menunjukkan majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Dan tibalah yang terakhirnya, kronologi terakhir, Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi pada tanggal 16 September 1963, di mana dalam penubuhan negara ini ianya telah melibatkan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara, Sabah. Baik, begitulah tadi berkaitan dengan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi tugasan yang cikgu minta murid hasilkan pada hari ini dengan menggunakan peta alir. Lukis semula peta alir dalam buku nota murid masing-masing. Dalam setiap peta alir itu tersebut, carta alir, peta alir itu nyatakan
kronologi yang pertama hingga yang terakhir, 1 hingga 7 yang cikgu telah terangkan tadi. Contohnya pada Mei 1961, gagasan pembentukan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Julai yang kedua, kronologi kedua, aliran yang kedua, Julai 1961, penubuhan JPPM. Apa tu JPPM? Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, ya, untuk memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Berikan penerangan sedikitlah dalam setiap tarikh tersebut, ya, untuk memudahkan ingatan, ya, menambahkan ingatan, mengekalkan ingatan murid-murid terhadap tarikh tersebut. Bukan hanya tarikh tapi pemahaman apa yang berlaku pada tarikh tersebut. Kronologi ketiga, Januari 1962, iaitu berkaitan dengan penubuhan Suruhanjaya Kobok. Siapakah jawatankuasanya? Kenapa Suruhanjaya Kobok ditubuhkan? Untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Dan tuliskan dengan ringkas ahli jawatankuasa yang terlibat dalam Suruhanjaya Kobok. Kronologi yang keempat, September 1962, referendum iaitu pungutan suara diadakan di Singapura dan hasilnya penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Yang kelima, Julai 1963, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia, ya. Perjanjian telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Yang keenam, Ogos 1963, ada beberapa rentetan di situ. Pembentukan Malaysia mendapat tantangan Indonesia dan Filipina. Jadi, mereka telah, pihak Indonesia dan Filipina bersetuju, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju menyelesaikan permasalahan dengan bantuan PBB, dan wakil PBB telah mengadakan tinjauan penduduk. Majoriti penduduk menerima idea pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir, September 1963, Malaysia telah diisytiharkan dengan gabungan penduduk Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Demikianlah tadi sesi pengenalan cikgu tentang subjek sejarah tahun 6 kepada murid-murid 6 ORKID. Cikgu harap murid-murid dapat memahami sebab-sebab pembentukan Malaysia dan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kronologi langkah bermula dari Mei 1961 hinggalah September 1963 di mana lahirnya negara Malaysia. Jadi, cikgu harap murid dapat menyelesaikan tugasan dan cikgu amat berharap agar kita dapat bersua, bersemuka untuk menghayati sejarah lebih baik dalam video-video, banyak video, ya, yang boleh kita tonton untuk memahami sejarah negara kita dengan lebih dekat. Semoga berjumpa lagi. Selamat belajar.